لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله عليك صلوات الكريم شهرا حوله ألف ألف على رسولي معلى صلوات الكريم شهرا حوله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا ليهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته ودعا بدعوته ومن والاه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwanya, dengan kita menjunjungkan segala pekerjaan yang diperintah oleh Allah ke atas kita, mengikut cara yang ditunjuk ajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sama-sama kita menjauhi daripada segala larangannya dan menjauhi daripada segala perkara yang tidak dibuat ataupun tidak dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan ketakwaan itu kita akan dapat berjaya di dunia ini dan di akhirat nanti. Sebagaimana kita acap kali dengar daripada ayat Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab." Yang bermaksudnya, berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekalan bagi kamu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwalah kepada aku wahai orang-orang yang berakal. Berarti kalau kita dengar daripada ayat yang saya baca tadi, bahawa bekalan yang paling baik di masa kita berada di atas dunia ini, bekalan yang paling istimewa yang akan menjadi bekalan untuk dunia dan akhirat, tak lain dan tak bukan iaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalimah takwa adalah satu benda yang dipanggil tak nampak dikelih, tak nampak ditengok, kerana dia jadi nama tam. Bagaimana kita nak mengeluarkan kalimah takwa itu supaya tubik jadi rupa tam?
Dan kita kena usaha supaya diri kita buat ketakwa yang ada dalam hati tubik jadi benda yang boleh tengok. Dan kalau kita mengaku hanya di lidah saja bahawa kita itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah, tetapi amalan, tetapi perbuatan bercanggah dengan ajaran yang diajar oleh Rasulullah, bercanggah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, walau sekalipun kita mengaku dengan lidah saja bahawa kita itu bertakwa, tetapi tidak dikira selaku bekalan yang sebaik-baik bekalan apabila untuk kita nak pakai di hari akhirat. Bekalan takwa adalah bekalan yang paling baik sekiranya kita itu isikan takwa jadi tubik jadi rupa, dan akan bawakan jadi satu bekalan yang istimewa kalaulah kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaat yang dimuliai Allah Subhanahu wa taala sekalian, hidupan kita di atas dunia ini penuh dengan berbagai-bagai cubaan. Dan hidup kita di atas dunia ini hanya tempat yang sementara sahaja. Dan bekalan yang perlu kita dicari, kadang-kadang kita ralik, kita tak ingat bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menghantarkan kita ke atas dunia ini apa tujuan. Sedangkan Allah telah menjelaskan di dalam ayat Al-Quran yang saya baca tadi bahawa suruh kita cari bekalan untuk kita nak guna di dunia, tapi hak besar sekali bekalan untuk kita nak guna di akhirat. Kebanyakan manusia dia lupa tentang tujuan dia mari sini untuk nak cari bekalan untuk nak pergi kepada akhirat. Mereka merebut-rebut bekalan untuk kesenangan di dunia, cari dunia hingga lupa akhirat. Cari bekalan dunia hingga lupa tanggungjawab dia selaku hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia hanya sikit saja yang mereka tahu tujuan mereka mari di sini. Mereka ingat tentang ayat Allah yang pesan kepada dia supaya dia cari bekalan untuk bawa pergi di akhirat. Tetapi dengan dunia yang begitu maju, dengan dunia yang nampak dalam pandangan mata manusia adalah satu benda yang berharga, satu tempat yang istimewa, satu tempat yang tak berasa nak pergi, nak tinggal. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala peluang kepada dia, minta kepada Allah, minta hidup umur panjang di atas dunia ni sampai 1000 tahun, dia akan minta. Sekiranya Allah peluang kepada dia, ambil harta kekayaan seluruh yang dia ada untuk bayar supaya kita beli masa di tag, supaya kita beli masa GSM, beli masa boleh untuk duduk atas dunia. Saya rasa kita semua jualkan segala harta, berikan segala kekayaan untuk nak tambahkan umur kita boleh duduk atas dunia ini. Nak royak kata dunia ini adalah satu perkara yang sangat suka oleh manusia. Gilah tanya kepada pia. Tanya orang kaya royak kata tak sempat mati lagi. Tanya orang miskin pun jawab tak sempat mati lagi. Tanyalah pia-pia saja pun. Mereka orang yang putus asa, yang tidak beriman kepada Allah, mereka sanggup untuk gantung tekak, mereka sanggup untuk bunuh diri. Hak tu hak orang panggil suk terik dah, habis gamuk. Tapi kalau kita orang Islam, walau bagaimanapun dia tak tinggal kepada dunia. Sedang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia adalah tempat sementara, tempat yang kita duduk hanya tempat lalu jalan sahaja, tempat ujian daripada Allah, dan tempat untuk kita adalah tempat yang kalau kita tengok penpak maya, supaya satu pelakon, satu roye, satu hidup kita di atas dunia ni, supaya kita duduk dalam sebuah roye sampai masa cuk beribu, cuk umur kita. Tidak ada siapa yang selamat daripada tipu daya hak dunia, kecuali orang-orang yang benar-benar
dikenal Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini adalah tempat tipu daya, dapat maya. Semua manusia telah tergelam dengan tipu daya dunia. Kebanyakan manusia telah lalai daripada segala kekayaan dan kecantikan dunia. Melainkan sikit saja yang dapat lepas terlucuk diri dia daripada tipu daya dunia, iaitu orang yang benar-benar kenal Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya kita duduk di atas dunia ini, duduk dalam keadaan tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu sekali kita akan tertipu daripada kehidupan dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberi bandingan kepada kita tentang hidupan kita di atas dunia ini, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 45 yang berbunyi, wadrib lahum masalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadhruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Yang bermaksudnya, dan berilah perumpamaan kepada mereka, yaitu kepada manusia seluruhnya, kehidupan dunia ini adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadikan suburlah tumbuhan-tumbuhan yang ada di muka bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memampuhkan ataupun mematikan tumbuhan-tumbuhan itu hingga tumbuhan itu menjadi kering yang terbangkan oleh angin hingga sampai balik boya mampu kayu, angin mai kuat-kuat balik angin pokok kayu itu, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini adalah satu bandingan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, takut kita ralik duduk di atas dunia. Dan Allah banding kata atas dunia ni umpama kita duduk super pokok kayu, satu pokok kayu yang Allah turun hujan, dan bumi seumpama bumi yang mana Allah turun hujan. Apabila Allah turun hujan, hang kayu segar tumbuh molek, sampai satu hari boya sampai masa dia pokok kayu tu jadi kering, dan akhir balik walaupun orang tak tebak, dia balik dengan automatik, dengan angin ataupun dengan masa yang sampai, maka pokok kayu tu tak akan terbalik. Begitu juga hidupan kita di atas dunia ini. Kita hidup mari dibela oleh ibu bapa kita, dijaga oleh Allah. Kita boleh daripada kecil, daripada duduk dalam rahim ibu, mari tubik keluar dari bayi hingga sampai jadi kanak-kanak, naik jadi remaja, naik jadi dewasa, hingga naik kepada tua dan kita mati. Itu hidupan kita. Tidak ada sesiapa pun yang dapat kekal di atas dunia ini. Tidak ada seorang pun yang boleh duduk, orang panggil cagak langit di atas dunia ini, walaupun gergasi sebagai besok eklah selaku dirinya, selaku Allah, selaku Tuhan bagi sekalian manusia, seperti Fir'aun sekalipun telah mati tak lama juga. Tak ada siapa kata umur dia boleh ribu-ribu tahun, dak, mati juga. Walaupun dia kuat, walaupun dia kuasa hingga boleh buat bagai-bagai perkara yang dia kehendak, hingga dia boleh kata nak mati orang apa boleh, nak hidup orang apa boleh, tapi akhirnya dia telah tergelam dalam laut dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita kaum muslimin dan muslimat yang beriman sekalian? Kekuasaan kita tak sama dengan Fir'aun. Kekuatan kita tak sama dengan kekuatan yang ada dimiliki oleh Fir'aun laknatullah. Maka kita perlulah bagi kita semua kena cari masa, kena renungkan diri kita, kena buat lagu mana supaya kita tak akan jadi orang yang ditipu oleh dunia. Kaum muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian,
Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur." Yang bermaksudnya, maka janganlah sekali-kali kamu kehidupan kamu di dunia memperdayakan kamu, dan janganlah pula penipu syaitan memperdayakan kamu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat Allah telah peringatan kepada kita. Banyak tepat daripada ayat-ayat Allah kita takut kita galik dengan dunia, takut kita kena tipu dengan dunia, takut kita kena tipu dengan syaitan, dan takut kita kena tipu dengan musuh-musuh Islam. Tetapi walaupun Allah telah cerita di berbagai tempat dalam Al-Quran, dan telah pula dicerita, digoyak lagi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, beberapa hadis, supaya kita tak jadi orang yang lalai, tak jadi orang yang galik dengan dunia, tak jadi orang yang ditipu dengan dunia. Tapi walaupun banyak tempat ada dalam Al-Quran, banyak hadis ada dalam hadis Rasulullah, tetapi manusia makin banyak lagi telah tertipu dengan dunia. Hanya sikit saja yang dapat lepas daripada tipuan dunia. Kaum muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, di antara, kita cuba mari tengok, di antara tipu-tipu yang duk kena kepada kita sekarang ni, tipuan dunia yang ditipu ke atas manusia hingga menjadi fitnah yang besar di hari ini, ialah yang pertama, kehidupan manusia makin hari makin jauh dari ajaran Islam. Kita cuba tengok dalam masyarakat kita dan masyarakat mana-mana sekalipun masyarakat Islam, hanya sedikit saja umat Islam yang berpegang teguh dengan ajaran Islam. Kebanyakan mereka dah jauh duduk hanya Islam dalam bad pacacun, Islam dalam tabian bad. Tetapi hakikat ingin yang dikatakan iman dan Islam yang ada dalam peribadi orang Islam hanya hak palsu, bukan Islam. Nampak tua Islam, nama Muhammad, nama Abdullah, nama Yusuf, tetapi hakikat ingin dalam bukan daripada Islam. Dah banyak ke macam tu. Dah kebanyakan manusia jauh daripada ajaran Islam. Orang yang mengaji agama, orang yang belajar agama dipandang hina dalam masyarakat. Sedangkan orang tak mengaji kadang-kadang dipuja oleh masyarakat. Orang yang buat benda-benda tak molek, orang yang buat benda yang tak kena dengan ajaran Islam kadang-kadang disokong oleh manusia. Sedangkan benda yang orang yang mengaji agama dihina, orang yang mengaji agama dikata orang tu lalang, orang tu mundur, orang tu tak ada dengan semasa dan sebagainya. Kedua, amanah atau kepercayaan sudah dicabut oleh Allah dalam hati-hati manusia. Dan sebilangan kecil sahaja yang ada amanah. Kalau kita tengok setiap masyarakat, banyak deh manusia dalam masyarakat ditipu oleh manusia sendiri dengan sebab manusia tidak ada amanah. Banyak tanggungjawab tidak dilakukan, kewajipan tidak dibuat, amanah tidak ditanggungjawabkan. Hanya sikit saja manusia hak ada amanah. Ini adalah dengan sebab tipu daya daripada dunia. Tiga, perkara haram dipandang biasa. Dia bagi haram ditengok kata benda biasa dalam masyarakat. Kadang-kadang bagi yang molek, bagi yang mengikut sunnah, bagi yang betul dengan ajaran Islam, dipandang kata dia ni orang yang lama, dia ni orang yang tak kena. Sedangkan benda yang haram adalah semua pakat nampak kata biasa. Dalam masyarakat ada benda-benda tak baik, ada benda-benda yang jahat, ada benda-benda yang tak molek. Masyarakat tengok kata benda tu benda biasa dalam masyarakat. Tapi kalau tak ada tu rasa nampak terpelik. Ni dalam keadaan hidup masa sekarang. Yang keempat, minum arak, zina, judi, dadah dan sebagainya menjadi cara hidup bagi orang sekarang ni. Kalau tak ada perkara ni, masyarakat mana tak ada perkara-perkara ni, dinampak pelik oleh orang-orang lain. Pelik juga.
Dan masyarakat mana tak ada zina, tak ada orang mabuk dalam kampung, tak ada orang pening dalam kampung, tak ada orang duk gena mutu tina yatim hak sah nikah, tak ada dalam kampung. Dikira kata kampung tu pelik. Sedangkan kampung hak ada berlaku macam ni, kira kata biasa. Tu hidupan dunia pada masa sekarang. Yang kelima, pembunuhan dalam berbagai-bagai corak dan bentuk tersebar secara luas-luasan tanpa batasan. Hingga kalau hari mana tak ada pembunuhan, dinampak kata hari tu pelik. Nak kata biasanya kehidupan dunia, apa sebab dia mau bunuh? Apa sebab berlaku pembunuhan? Itu sebab tipu daripada dunia, sebab kehendak kepada dunia, sebab nak kepada dunia, nak kepada peringkat, nak kepada harta kekayaan yang banyak, hingga sanggup bunuh saudara dia, tujuan nak kepada benda-benda itu tadi. Yang keenam, perkara sunnah dipandang bid'ah. Perkara bid'ah kalau dikira kata itu sunnah. Ni keadaan dengan tipu dunia. Dengan sebab kadang-kadang dengan akhlak yang ada kepada satu golongan yang lain, benda yang benar yang mari daripada Allah, yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia dikata ini adalah bukan sunnah, ini adalah benda baru, ini adalah benda yang bukan daripada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Sedangkan perkara bid'ah, perkara yang bukan daripada ajaran Islam, disanjung tinggi oleh masyarakat dan dikata ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, di dunia ini tidak ada lagi tempat aman sentosa. Kalau kita tengok siapa masa karya pak kita duduk dalam masyarakat kita, sungguh pun tempat yang aman kali dalam masyarakat kita, dalam kampung kita. Rumah kita nak pergi duduk mana, ya tak sama dengan duduk di rumah kita. Kita duduk di kampung mana, tak sama dengan duduk di kampung kita. Tapi dalam keadaan sekarang, walaupun tahu rumah kita sendiri merupakan, berasa kata rumah kita tu bahaya. Berasa kata kampung yang kita duduk sendiri, kampung yang kita tumpah darah sendiri, kadang-kadang kita berasa kata kampung kita tak selamat, kampung kita ni bahaya. Ini semua adalah daripada tipu daya dunia. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Oleh itu, saudara-saudara yang dikasihi sekalian, marilah cara untuk kita nak menjauhkan daripada tipu daya itu tadi. Sebagaimana saya royak tadi kata, satu jalan sahaja, kita kena teguh, berpegang teguh dengan ajaran Allah dengan sebenar-benarnya, mengikut cara yang ditunjuk ajal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberi petunjuk, membimbing, menjaga kita supaya kita tak akan menjadi orang yang ditipu oleh dunia dan ditipu oleh musuh-musuh Allah, insyaallah taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, di khutbah yang kedua ini
Marilah kita ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala telah menaruhkan lagi umur kita, boleh kita berduduk di akhir-akhir bulan Rajab, dan kita akan bertemu pula dengan Syaban dan Ramadan. Yang mana Ramadan merupakan tujuan hidup dan manusia semua. Kita minta doa semoga Allah telah melanjutkan usia kita, melanjutkan umur kita, kita boleh sapa di bulan Ramadan. Karena kita dah maklum bahawa Ramadan adalah bulan yang rahmat, bulan yang Allah melimpahkan ganda segala amalan kita, bulan yang Allah nak mengampunkan segala dosanya. Maka bagaimanakah cara untuk kita nak menghadapi Ramadan yang ada di depan kita, tak sampai lebih kurang sebulan lagi. Tak lain dan tak bukan, kita kena mula di kita dengan hari ini dalam kita membuat persediaan. Dan dengan kita, sebagaimana kita dah dengar bahawa bulan Rajab merupakan bulan untuk kita menabur. Bulan Syaban adalah bulan untuk kita bela dan berbaju jeruk air. Manakala bulan Ramadan adalah bulan untuk kita memetikkan buah, memetikkan daripada tanaman kita itu tadi. Bagaimana kita nak boleh ambil buahan sekiranya pada hari ini kita tak mula nabur lagi, hari ini kita tak mula jeruh lagi, hari ini kita tak mula nerah lagi. Bagaimanakah kita nak boleh kutik buah Ramadan yang sempurna di bulan Ramadan kalau kita tak mula di hari ini? Oleh kerana itu saya seru kepada kaum muslimin dan muslimat sekalian, marilah kita buat persediaan untuk kita nak menyambut kedatangan Ramadan Al-Mubarak di tahun ini. Kerana hidupan orang Islam hari ini kena lebih baik daripada kemarin, dan esok mesti kena lebih baik daripada hari ini. Begitu juga Ramadan tahun ini mesti kena lebih baik daripada Ramadan tahun lepas. Manakala Ramadan tahun depan sekiranya Allah memberi izin kepada kita umur lagi, maka kita mesti kena buat lebih baik daripada tahun ini. Itulah kehidupan manusia, terutama sekali kita umat Islam. Dan mari kita sama-sama selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. قم الصلاة.